بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Setelah kita bincang beberapa minggu tentang mazhab Mu'tazilah, satu aliran kepahaman yang lahir daripada pengaruh falsafah, ilmu yang diterjemahkan daripada bahasa asing dalam bahasa Arab, sehingga terlebih atau berlebihan menggunakan akal yang berlawan dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW dalam perkara yang tak dicapai oleh akal. Kita masuk perbincangan kita tentang satu lagi aliran pemikiran mazhab akidah yang dikenali dengan mazhab Jabariyah. Jabariyah daripada perkataan Jabar atau Al-Jabr, maknanya terpaksa, yakni hamba itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada lahirnya daripada perbuatannya, padahal daripada Allah. Hamba itu tiada kuasa, tiada kehendak dan tiada ikhtiar baginya sedikit pun. Yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Curi, merampok, menyamung, berzina, Allah Taala yang buat jadi gitu. Maka begitu je. Seolah-olah tidak ada akal bagi manusia, tak ada ikhtiar dan tak ada fikiran. Itu pandangan Jabariyah. Adapun Jabariyah ialah nama golongan yang berpahaman begitu. Mereka melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seseorang hamba dan menafikan ikhtiar. Mereka berkata bahawa manusia itu sama seperti jamadat. Jamadat perkara yang beku, yang keras, yang tak boleh gerak, seperti batu, kayu dan seumpamanya. Pada lahirnya sahaja kelihatan berbeza, tetapi pada hakikatnya sama saja. Akal dan fikiran tak ada arti sedikit pun. Padahalnya hukum syarak mentaklifkan mereka yang ada akal, mereka yang ada pilihan dan ikhtiar. Orang yang tak ada akal, yang tak ada pilihan, orang tidur, orang lupa, tak masuk dalam taklif, dosa dan pahala. Ini mesti dibezakan. Tapi golongan Jabariyah ni menafikan ini. Seolah-olah manusia tu macam kayu, macam batu, akal tak ada guna sikit. Ini bercanggah dengan hukum syarak. Firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak mentaklifkan seseorang melainkan mengikut kemampuan dan kebolehan akal, kesedaran, pemikirannya. Dan hadis Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalamu an thalathin, diangkatkan qalam daripada 3. Artinya malaikat tak tulis amalan daripada 3.
Daripada kanak-kanak sehingga berakal. Orang gila sehingga sembuh, orang lupa sehingga sedar. Termasuklah orang tidur, dia angkatkan kalam. Termasuk dalam lupa. Itu ada hadis mengatakan demikian. Jadi pandangan Jabariyah ni bercanggah dengan Quran dan hadis. Bahkan disebut dalam hadis yang sahih, orang yang selalu membuat amal yang soleh pada masa sihat, tiba-tiba dia sakit, dia uzur, dia gila dan seumpamanya, tak buat amal itu, dia beri pahalanya pada masa dia sakit dengan sebab sakit itu. Ini kelebihan dia sebut dalam hadis. Itu rahmat Allah Ta'ala. Mazhab Jabariyah ni kesimpulannya ialah bahawa perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah. Seperti juga jasad mereka. Kalau sekiranya setengah daripada sifat manusia itu dicipta oleh Allah, dan sebahagian daripadanya dicipta oleh manusia sendiri, kata mereka, maka berlakulah syirik dalam perkara af'al, perbuatan-perbuatan. Perkara ini bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya. Seolah-olah tak ada kehendak dan tak ada ikhtiar Allah Ta'ala. Kita kena sedar bahawa di antara kehebatan kekuasaan Allah, dia menjadikan makhluk berbagai-bagai jenis. Ada makhluk yang tak ada akal, binatang. Akal tak ada, nafsu ada, boleh bergerak, boleh makan, boleh minum, tak ada akal. Ada makhluk begitu, Tuhan jadikan dia. Binatang akalnya tak ada dosa pahala. Tujuan kejadian tu untuk dia sembelih, dia makan daging dia, ambil kulit dia, buat baja. Ada makhluk begitu. Ada makhluk yang tabi'i dia taat pada Allah Ta'ala, tak ada nafsu, lelaki tidak, perempuan tidak, kahwin pun tidak, makan tidak, minum tidak, selama-lama taat, iaitu malaikat. Ada makhluk begitu. Ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia tak gerak, tapi hamba Allah Ta'ala, bertasbih, berzikir, kayu, batu, pohon-pohon kayu. Tuhan jadikan dia diam begitu saja, tapi dia ada peranan dia juga. Dan ada makhluk yang ada akal, hidup, bermasyarakat, manusia dan jin. Itu ialah keunikan makhluk Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Kena faham. Dan kepada makhluk yang ada akal, ada perhitungan dosa dan pahala. Makhluk ini diberi kelebihan kerana hidup dia mencabar, menghadapi cabaran, diberi pahala. Ada yang lebih tinggi daripada malaikat, kerana mereka melawan hawa nafsu dan berjaya, menang lebih daripada malaikat, Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Ada yang lebih hina daripada binatang, ada akal saja je, tak guna, macam binatang juga, lebih hina daripada binatang. Begitu. Itu pembagian makhluk. Tapi golongan Jabariyah ni menolak kepelbagaian kejadian Allah Ta'ala. Benih pahaman Jabariyah ini ialah daripada orang-orang Yahudi. Ini semua orang Yahudi. Orang Yahudi ini dia boleh pindah hukum Allah Ta'ala. Hak Allah jadi haram, haram jadi halal. Orang Yahudi, contohnya zina dengan orang bukan Yahudi tak apa. Zina dengan Yahudi tak boleh. Kerana kepentingan Yahudi, zina dengan bahasa lain boleh pahala dia tu. Ni Yahudi punya kalan. Maka riba haram, sama-sama Yahudi. Kalau dengan bangsa lain tak apa riba. Ini ajaran Yahudi, nak letak pada Allah Ta'ala. Benih pahaman ini ialah orang-orang Yahudi, kemudian mereka mengajarkannya kepada orang Islam. Orang yang pertama menyebarkan ayat ini ialah kepada orang-orang Islam, ialah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham.
Dia menerima ilmu yang sesat dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi. Dan Ja'ad telah berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan pahamannya, yang bernama Jaham bin Safwan. Seterusnya golongan Jabariyah memasuki ke dalam ajaran mereka beberapa penyelewengan yang lain. Dia masuk lagi penyelewengan dia. Para ulama salaf, ulama generasi awal, ulama sahabat dan tabi'in sehingga 300 tahun hijrah, dan khalaf, ulama yang mutaakhir selepas abad ketiga hijrah sehingga hari ini, telah menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya. Ulama bersepakat menolak fahaman ini, sesat, fahaman dianggap sesat. Di antara mereka ulama-ulama itu ialah sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara yang buat kenyataan menolak masalah ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dianggap orang yang alim kalangan sahabat kerana mendapat berkat doa Nabi SAW ketika dilahirkan ke dunia. Masa dia dilahirkan, ketika Nabi dikepung di Syekh Ali di Mekah, ayah dia bawa, dia riba. Allah yang kecil ini ada Nabi doa supaya dia beri pada ilmu pada dia. Dan doa seorang Nabi berkenan oleh Allah. Maka Abdullah bin Abbas menjadi ulama sahabat radhiyallahu anhuma, menjadi rajakan khulafa Rashidin dalam usia yang terlalu muda. Beliau Abdullah bin Abbas menegaskan kepada penganut Jabariyah, adakah kamu menyuruh orang supaya bertakwa kepada Allah, padahal kamu telah menyesatkan orang yang bertakwa? Adakah kamu melarang orang-orang daripada kemungkaran, padahal dengan sebab engkau kamulah lahirnya kemungkaran? Wahai keturunan munafikin, Allah bin Allah kata, wahai keturunan munafikin, penolong orang-orang yang zalim dan pengawas masjid-masjid kepunyaan orang-orang fasik. Duduk di masjid menyebarkan ajaran ini. Sebenarnya bila kamu lahirnya pembohong terhadap Allah, yang meletakkan dosa dilakukan kepada Allah dengan disebutkan dosa itu kepadanya secara berterang-terangan. Allah Ta'ala berdosa, makhluk tak berdosa. Orang yang jahat tak berdosa, Allah Ta'ala berdosa. Ini satu ajaran sangat sesat. Kenyataan Abdullah bin Abbas. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini ulama tabi'in. Hasan Basri, ulama yang tak sempat dengan Nabi SAW, tapi murid bersahabat-sahabat radhiyallahu anhum, duduk di Basrah. Berkata kepada golongan Jabariyah yang berada di Basrah, iaitu, kata Hasan Basri, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan qada dan qadarnya, maka sesungguhnya dia menjadi kafir, kata Hasan Basri. Buat ni kafir. Dan sesiapa yang meletakkan dosanya kepada Allah juga menjadi kafir. Meletakkan Allah Ta'ala buat dosanya kafir, kata Hasan Basri. Apabila golongan Jabariyah bertapak di Nahawan. Nahawan ni satu wilayah di Khurasan. Khurasan ni duduk dalam Iran, ataupun sebahagian Afghanistan. Ini Khurasan. Sebahagian Afghanistan, sebahagian Iran, sebahagian Azerbaijan. Nahawan ni. Apabila Jabariyah bertapak di Nahawan, daerah Islam dibebaskan oleh An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ajaran sesat ini berleluasa di sana, menyebabkan fahaman Jabariyah itu berleluasa di sana. Di sana ada orang Yahudi pula. Orang Yahudi ada duduk kawasan ini. Di Aspahan, wilayah ni ada orang Yahudi duduk situ. Dan mereka menyebarkan ajaran ini, mereka dapat mempengaruhi orang Islam. Zaman tu zaman jauh perjalanan. Tak ada alat, tak ada telefon macam sekarang. Maklumat tak dapat. Ulama-ulama tak ramah.
menyebabkan perahu ini masuk dalam masyarakat. Maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah yang lahir pada abad yang ke-4 Hijrah telah berjaya menghapuskannya. Berjaya dihapuskan zaman Abu Mansur Al-Maturidi yang menganut mazhab Maturidiyah. Salah satu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Maturidiyah. Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini pengikut Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan pintar berdebat. Abu Hanifah ni dia pintar berdebat. Imam mazhab dulu pada Syafi'i, dulu pada Imam Malik. Zaman tu zaman belum dibukukan hadis. Tapi dia terkenal pintar berdebat, berhujah. Abu Hanifah sendiri mengalahkan golongan Dahriyin, mengalahkan ahli falsafah, mengalahkan. Dia pandai, cepat jawab. Contohnya, dia mengajar dalam masjid di Iraq. Ada orang tanya, Imam, Syekh, macam mana iblis daripada api? Neraka tu api. Macam mana api boleh seksa? Api juga. Kan iblis daripada api kan? Jadi, api nak seksa macam mana? Abu Hanifah ambil bekas air. Bekas air zaman dulu buat daripada tanah. Dia kata, mu daripada tanah tak? Tanah. Ni daripada tanah. Lekuk kepala. Sakit tak? Sakit. Tanah sakit juga. Dia Abu Hanifah. Abu Hanifah terkenal dengan pandai berhujah. Jabriyah akhirnya berpecah pada 3 kumpulan. Kita baca satu persatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil Fathu Makkah. Beberapa pengajaran daripada pembukaan Makkah Al-Mukarramah. Setelah Makkah berjaya dibebaskan, dibuka untuk Islam sebebas-bebasnya. Peristiwa Fathu Makkah menghasilkan fadilat, kelebihan yang besar kepada sejarah manusia amnya dan umat Islam khasnya. Paling istimewa daripada kemenangan yang berlaku di medan-medan perang dari aspek sejarah Islam kerana perkara-perkara yang berikut. Fathu Makkah ni peristiwa yang penting dalam sejarah Islam sehingga hari kiamat. Dan sebab itu dirakamkan dalam Al-Quran surah Al-Fatah, dalam surah Al-Quran, ayat Quran, kemenangan Makkah ni. Yang pertama, Fathu Makkah menjadi kunci kemenangan besar yang berikutnya, yang membawa kepada perubahan pembaharuan yang besar dalam kehidupan manusia di semenanjung Arab dan dunia sekelilingnya. Oleh kerana Mekah ni pusat kepada penganut-penganut agama Samawi. Sebab Mekah dibuka di Ibrahim alaihissalam. Ibrahim disanjung oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian menamakan Abraham, orang-orang Islam Ibrahim, dan orang-orang musyrikin penyembah berhala Brahma disanjung oleh penganut-penganut agama Samawi dan tidak Samawi. Mekah diasaskan oleh Ibrahim alaihissalam, pusat kepada agama-agama dunia. Zaman dahulu, bila Mekah dibebaskan oleh Islam, menganut Islam sepenuhnya, berlaku suatu tajdid, suatu gerakan pembaharuan dan islah kepada semenanjung Arab. Kalau tengok dalam peta dunia, semenanjung Arab ni ialah penemuan antara 3 benua besar. Benua Asia, benua Afrika dan benua Eropah. Pusat dunia di situ. Dan Mekah dikuasai Islam sepenuhnya
Yang sebab itu diletakkan hukum Mekah ni tak boleh masuk agama lain selepas Fathu Makkah. Lepas Nabi isytihar dalam surah Bara'ah, orang bukan Islam tak boleh masuk di Mekah dan Madinah, dan tak boleh bermukim di semenanjung Arab. Jadi hari ni ada kerajaan-kerajaan Arab buat masuk macam-macam agama. Buat rumah ibadat di Teluk, kawasan menanjung ini salah. Ini sudah melanggar isyaharan yang Nabi SAW buat. Satu penjamulan sudah berlaku sekarang, menanda tanda-tanda akhir zaman, dunia akan musnah. Yang kedua, Fathu Makkah memerdekakan tanah suci Mekah dari belenggu keberhalaan, membersihkannya daripada segala bentuk syirik, dosa paling besar di sisi Allah, dan menjadikannya tempat ibadat secara tauhid kepada Allah yang Maha Esa. Bila Mekah dibebaskan, penting bebas daripada syirik. Syirik ialah menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Syirik ini dosa paling besar sekali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik, yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Dosa bunuh orang, dosa berzina, dosa minum arak, dosa makan riba. Semua dosa yang lain dibersihkan dengan hukuman di dunia. Hukum akhirah, hukum hudud, dan dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan amal yang saleh boleh menghapuskan dosa, amal yang baik. Tetapi syirik tak boleh hapus dengan istighfar. Mesti menolak syirik itu, mengucap dua kalimah syahadah, beza dengan yang lain. Syirik dosa paling besar. Jadi Mekah dibebaskan daripada dosa paling besar, syirik. Yang ketiga, Fathu Makkah menjadikan Mekah negeri aman, al-baladul amin, negeri aman yang diisytiharkan oleh Al-Quranul Karim dan kehendak Allah sejak mencipta langit dan bumi. Waj'al hadzal balada amina, doa Nabi Ibrahim, jadikan Mekah negeri yang aman. Aman Mekah ni, tak boleh dihuru-harakan di situ. Kalau orang buat wahara, mencabur penghormatan keamanan yang diisytiharkan oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala ada isytihar Mekah ni negeri yang aman. Kalau ada orang buat kaca, ini melanggar isytiharan Allah Ta'ala. Yang keempat, Fathu Makkah menjadikan Kaabah kiblat yang bersih daripada kekotoran syirik. Maka umat Islam di mana sahaja mereka berada, berhadap ke arahnya secara ikhlas, beribadat hanya kepada Allah, bukan menyembah batu Kaabah, tetapi hanya menjadi tanda untuk kesatuan arah menghadap ketika menyembah Allah. Walaupun batu Kaabah dipindah ke mana sahaja, maka arah kiblat tetap di tempatnya yang asal. Bila Fathu Makkah berlaku, Allah Ta'ala isytihar Kaabah ada kiblat. Kaabah dibina oleh Ibrahim AS, dijadikan kiblat untuk beradab, bukan menyembah Kaabah, tidak. Ini beza dengan orang bukan Islam, sembah salib, sembah patung, sembah berhala. Kita berhadap ke arah Kaabah, bukan sembah Kaabah itu. Dalilnya, kalau batu Kaabah tu dirobohkan, dibawa ke mana-mana saja, kita tak boleh hadap ke arah batu yang dipindah itu. Mesti hadap sana juga. Menandakan kita menghadap, menyembah Allah Ta'ala kepada hala tuju yang satu. Kaabah menjadi tanda untuk hala tuju, menghadap saja. Menyembahnya Allah yang Maha Esa. Ini faham? Dalilnya, kalau Kaabah diroboh, pindah ke lain, tak boleh pergi ke lain. Situ juga hadap. Sayyidina Umar pernah menyebut ketika tawaf, masa dia khalifah, dia pergi ke Mekah, dia tawaf, Sayyidina Umar kata, Hajar al-Aswad,
wahai Hajar Aswad, aku tahu mu ni batu yang tak ada manfaat, tak ada mudarat. Kalau aku tak tengok Nabi kucukmu Islam, aku tak Islam kucukmu, kata Sayyidina Umar. Kerana Nabi kucuk Hajar Aswad sebagai satu penghormatan, bukan sembah batu. Hajar Aswad ni batu yang paling mulia dalam Kaabah itu. Yang kelima, Fatu Makkah membawa Rasulullah SAW kembali ke tanah air kesayangannya dengan kemenangan dan sifat seorang Rasul yang memimpin negara, bukan pemimpin sahaja, ada pendakwah sahaja. Selepas itu pulang semula ke Madinah. Nabi membebaskan tanah air dia yang tercinta, Makkah Al-Mukarramah, sebagai seorang pemimpin negara, yang memimpin dakwah, yang memimpin agama, memimpin segala-galanya. Imam semayang, imam kerajaan, imam perang, imam pejabat, imam segala-galanya. Ini Nabi. Jadi contoh kepimpinan dalam semua perkara. Kalau ada orang kata Nabi ni jadi imam semayang je, bukan imam negara, tu salah. Jadi imam semua, termasuk imam perang, imam damai, imam mentadbir, imam masyarakat, bukan saja imam semayang, imam dalam semua perkara. Imam ni ialah orang yang memimpin. Yang keenam, Fatu Makkah menggerakkan umat Islam supaya meneruskan perjuangan Islam yang bersifat alamiah, dunia sejagat, bukan hanya di sebenarnya tanah Arab. Maka seluruh kekuatan ruh dan kebendaan hendaklah dikorbankan bagi meninggikan kalimah Allah dan memenangkan Islam sehingga mengatasi yang lain, di mana perjalanannya tidak putus dengan Fatu Makkah. Kewafatan Rasulullah SAW, kematian para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi yang berikutnya sehinggalah Allah menamatkan ajalnya. Generasi awal telah melaksanakan mesej ini sehingga cahaya Islam menyinari sebahagian besar muka bumi, dan dilaksanakan janji Rasulullah SAW bahawa cahaya Islam akan sampai di mana sahaja sampainya cahaya matahari di seluruh pelosok bumi. Rahmat dan keadilan Islam tetap dirasai dan disedari walaupun negara Islam yang berdaulat hampir dilupai. Fatu Makkah tidak mematikan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dan sebab itu Nabi pulang ke Madinah semula untuk menyambung perjuangan. Kalau tidak kan, lepas Fatu Makkah duduk senyap di Mekah tu. Tunggu mati je lah. Tidak. Lepas Fatu Makkah, Nabi pulang ke Madinah dan menyambung dakwah. Disambung oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, disambung oleh umat Islam kemudian ke seluruh pelosok dunia. Mereka menjalankan tugas walaupun mereka berniaga, sebagai contohnya. Peniaga-peniaga yang datang ke alam Melayu ni datang untuk apa? Untuk meniaga je, lepas tu tunggu mati. Tidak. Mereka datang meniaga, bawa Islam, mati sini. Sahabat mereka bawa Islam di sana, mati di sana. Di mana saja mereka pergi, mereka bawa Islam. Meniaga ni untuk cari kekuatan, untuk menegakkan Islam, bukan untuk makan saja. Manusia makan untuk hidup dan berbakti kepada Allah, bukan hidup untuk makan. Kalau orang tu hidup untuk makan, tu tak betul. Macam binatang lah, hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup dan beribadat pada Allah Ta'ala, berbakti pada Allah Ta'ala, menyebarkan agama dia. Dan sebab itulah orang Islam di mana saja dia dihantar, dia sebagai seorang peniaga, dihala di tanah air dia, berhijrah ke mana-mana pun, dia bawa Islam itu, dia sebarkan. Sama ada sebagai bala tentera, sebagai pendakwah, sebagai ulama, sebagai peniaga, sebagai apa saja. Di mana dia pergi, dia bawa Islam. Mesej dakwah, risalah dakwah. Ini peranan dia. Yang ketujuh, Fatu Makkah telah memerdekakan manusia dari belenggu ketakutan, kezaliman dan kejahilan, sehingga pembawa ubur pertamanya tidak takut melainkan Allah.
ketika berdepan dengan kuasa besar dunia. Seterusnya berjaya menundukkan kuasa besar itu dan melahirkan hadarah Islamiah, tamadun Islam untuk seluruh manusia. Sehingga mereka mengenal kebebasan yang sebenar. Hak asasi manusia mengikut fitrahnya, sifat semula jadinya. Dan kemajuan sejati. Berlakunya pemesongan jalan ialah kerana tidak menerima Islam yang syumul, yang sempurna. Patut Makkah memerdekakan manusia daripada ketakutan. Selama ni orang takut nak lawan musuh-musuh yang ramai. Orang musyrikin semua lawan Islam mereka. Madinah kecil saja. Tiba-tiba Madinah yang kecil itu berkembang, mengalahkan musyrikin, mengalahkan bala tentera Ahzab. Lepas Nabi wafat, mengalahkan Parsi dan Rom. Islam masuk ke China, masuk ke India, masuk ke pelosok dunia. Mengislamkan manusia dan mengislamkan ilmu. Ilmu dunia yang memberi manfaat diambil oleh Islam. Ilmu sains, teknologi, macam-macam jenis orang Islam ambil daripada China, India, Mesir dan lain-lain. Diislamkan ilmu itu. Ilmu itu jadi Islam. Dengan makna ada halal dan ada haram dalam ilmu. Bukan tak ada halal, tak ada haram. Ilmu untuk memakmurkan bumi, menghidupkan bumi dengan perintah Allah Ta'ala, menegakkan syariat dalam semua perkara. Orang barat dia ambil ilmu Islam, ilmu dunia saja dia ambil, ilmu sains teknologi daripada Andalusia, Spanyol, daripada Baghdad, Mesir, India dan lain-lain. Dia ambil ilmu ni, buat balik ke negeri dia, cipta ilmu sains dan teknologi, berlaku revolusi industri. Islamnya tak ada. Akhir jadi jahat. Buat senjata nuklear, buat obat jadi dadah, jadi penimpala. Mereka macam-macam alat nak menega obat, menega macam-macam jenis, menega baja, ada racun pula, merosakkan manusia, tamak halaba, memusnahkan kerana tak ada batas halal dan haram. Sebab ilmu sudah lari daripada Islam. Patut Makkah mengislamkan manusia dan ilmu. 8. Patut Makkah memberi hak kepada semua umat manusia. Maka kepimpinan umat Islam silih berganti kepada bangsa yang beriman dan berilmu. Tidak hanya terkongkong pada bangsa Arab sahaja. Semua yang berlaku selepas itu adalah telaksananya firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat 55. Yang bermaksud Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan mengerjakan amal yang soleh, bahawa ia akan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa memerintah di bumi, sebagaimana ia pernah mengurniakan kuasa memerintah kepada orang-orang yang lebih dahulu daripada mereka, dan ia menjadikan agama Islam yang ia redha menjadi anutan mereka, teguh berkuasa, dan ia menukarkan untuk mereka daripada ketakutan kepada keamanan. Mereka mengabdikan diri kepadaku Allah, mereka juga tidak menyekutuiku Allah dengan sesuatu yang lain, dan sesiapa yang kufur selepas itu mereka menjadi orang-orang yang fasik. Menunjukkan mana-mana mereka bangsa yang beramal dengan Islam, Tuhan jadikan dia memimpin. Bila tinggal Islam jatuh, walaupun dia orang Islam. Orang Arab zaman Khulafa' Rashidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Bila kerajaan dah kaya, maju, menang, orang yang memerintah ni leka. Lalai, leka, dah jadi kerajaan, jadi pemimpin, harta banyak, duit banyak, jadi orang besar, puak-puak dia. Orang Turki masuk Islam. Orang Turki masuk Islam.
Turki yang masuk Islam ni asalnya askar. Asalnya mujahidin. Ada yang mengaji jadi ulama, orang Bukhara, orang Asia Tengah, jadi macam-macam. Orang Kurdis. Bila orang Arab dah tinggal Islam, orang naik, orang bangsa lain memimpin pula. Kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Ayyubiyah, macam-macam kerajaan. Kerajaan Islam daripada bukan bangsa Arab. Bila bangsa tu tinggal Islam, ada bangsa lain pula terima Islam. Bangsa yang tinggal Islam tu jatuh. Begitulah, jangan kita bangga. Melayu ni Islam, Islam tu Melayu. Kalau Melayu ni tinggal Islam, jaga orang Melayu jatuh. Tuhan tu kuat kawan lain ikut Islam. Kawan lain pun macam orang Arab pula. Orang Arab sudah tak adalah sekarang ni, tak ada peranan orang Arab. Duduk balas sama sendiri, bangga dengan dia Arab saja je, tapi tak ikut Islam. Hanya puak yang ikut Islam saja diselamatkan oleh Allah. Bila ikut Islam, berlaku keamanan. Bila Islam tu berkuasa, hukum hudud, hukum kisah dilaksanakan, menyebabkan perampok, penyamun, penjenayah takut. Orang rasuah pun takut bila laksanakan hukum Islam. Maka negeri jadi aman, jadi molek, sejahtera. Bila kaum yang beramal dengan Islam ni pula, leka pula. Tuan lain, latih kaum lain pula. Silih berganti. Itu senario yang berlaku dalam perubahan dunia yang kita kena sedar. Jadi zaman sekarang ni kita menghadapi zaman orang Islam jatuh, tapi agama Islam tak mati. Cahaya Islam tak padam. Cuma tunggu bangsa mana yang pegang umbur Islam ni. Bangsa itulah yang akan memimpin dunia. Dan lahirnya golongan yang disifatkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 110. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Syarat dia apa? Kamu menyuruh kepada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Kalau kamu Islam tapi jahat, tak suruh pada yang baik, tak cegah kemungkaran, tak beriman sebenar, tak layak. Tak layak untuk memimpin. Kecuali kalau kamu beriman pada Allah, menjalankan kewajipan, suruh pada yang baik, cegah kemungkaran, dengan kuasa pemerintahan Islam, dia muliakan Allah. Tak muliakan kamu. Yang ke-9, seterusnya Fathu Makkah membatalkan sangkaan buruk yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Mereka menjadi takut untuk bersama dengan Islam, kerana menjadi orang yang beriman berarti menempuh kesusahan dan kemusnahan hidup. Allah mendedahkan perkara tersebut dengan firman-Nya, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhassaf min ardina walam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Surah Al-Qasas ayat 57. Dan mereka berkata, yakni pemimpin Mekah berkata, sekiranya kami mengikut petunjuk Islam bersamamu, nescaya kami akan dihapuskan oleh musuh dari negeri kami Mekah. Adakah mereka sedar kamilah Allah yang telah menetapkan mereka berada di tanah haram Mekah yang aman ini? Dikurniakan kepada mereka buah-buahan yang tiap-tiap jenisnya menjadi rezeki kurnia dari sisi kami, dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bila Nabi bawa Islam, mereka kenal Nabi ni seorang yang baik, mulia akhlaknya, seorang yang sangat amanah, dipercayai, diberi gelaran Al-Amin, seorang yang bijak dilantik menjadi hakim, menyelesaikan masalah. Mereka puji Nabi ni cerdik, bijak, baik, tak pernah bohong. Bila Nabi ajak masuk Islam, takut nak ikut Nabi. Mengapa? Kerana Islam yang dibawa ni pelik pada orang.
Ajaran pelik pada seluruh dunia. Seluruh dunia suka minum arak. Seluruh dunia buat maksiat. Seluruh dunia zalim. Seluruh dunia tak baik. Tiba-tiba kamu bawa satu ajaran yang baik. Pelik pada dunia. Bahaya ni. Macam mana nak berjaya ajaran macam ni? Seluruh dunia kepung. Tuhan kata, kamu tak sedar ke muduk di Mekah ni negeri yang kering, tak ada hasil apa pun. Tuhan beri rezeki, buah-buah banyak di Mekah. Orang pergi umrah. Sekarang ni tahulah. Mekah tu padang pasir, tapi semua buah ada di Mekah. Mekah tak ada industri, semua barang ada di Mekah. Semua jenis kereta ada di Mekah. Dikumpulkan di situ. Ini menakjubkan. Sampai hari ni berlaku begitu. Tuhan suruh kita pergi tengok, mengambil hikmat Makkah Al-Mukarramah. Jangan pergi melancong saja. Pergi bilang tiap masjid. Bilang pintu masjid. Tak ambil pengajaran hikmat daripada kehebatan Mekah ini. Ini perangai orang musyrikin dulu. Tak percaya Nabi boleh menang. Tiba-tiba berlaku Batu Makkah, berlaku Parsi dan Rom jatuh dan tumbang dalam sekelip mata saja. Berlaku. Tuhan boleh buat. Walillah junudus samawat. Allah pada tentera langit dan bumi. Tuhan boleh ubah dunia dalam sekelip mata. Kita tengok hari ni, bagaimana cara nak jatuh kuasa besar dunia yang kaya sangat, yang mewah sangat, yang kuat senjata dia, yang hebat, nak jatuh macam mana. Mari penyakit COVID baru ni. Habis dunia tak boleh lawan mereka. Ni bala tentera Allah. Untuk mengajar manusia, Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Bala tentera Allah. Kita orang Islam kena insaf. Di sana ada kuasa Allah Ta'ala yang boleh mengubah alam ini. Cuma kita mesti memimpin bersama dengan Islam. Kalau tak balik pada Islam, macam sudah lah. Macam tu jugalah. Tuhan boleh jatuhkan kuasa besar dunia dalam sekelip mata saja. Mana ada kuasa besar dunia kekal? Rom, Parsi termasuk kuasa Islam. Nabi Sulaiman, Zulkarnain jatuh. Tuhan ganti pula, silih berganti. Biadikal khair, Allah Ta'ala tukar kerajaan yang baik bersama dengan Islam. Itu petunjuk Allah yang kita kena faham. Dan sebab itu kita kena bersama dengan Islam dalam semua keadaan. Pasang, surut, menang, kalah ikut Islam, mesti akhirnya berjaya. Kejayaan yang benar, kejayaan bersama dengan Islam di hari akhirat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lizalimin min ansar. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, dan ketahuilah, fahamlah apa sahaja yang kamu belanjakan
dermakan atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah orang-orang yang zalim itu tidak ada siapa pun yang dapat menolongnya. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau kamu pula sembunyikan sedekah itu serta kamu memberikannya pada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan pada kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah Allah amat mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Tidaklah engkau diwajibkan oleh Muhammad SAW menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk. Kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jugalah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu pula tidak membelanjakan, mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah, dan apa jua yang kamu belanjakan di harta yang halal untuk kebajikan, akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu. Dan balasan baik yang kamu itu pula tidak dikurangkan. Pemberian sedekah itu ialah orang-orang yang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat dan berjuang perjalanan Allah, membela Islam yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Orang kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta pada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Orang-orang yang membelanjakan, mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau berterang-terang, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat-ayat ini masih lagi menyatakan kelebihan mereka yang menyumbang hartanya pada jalan Allah, menegakkan agama Allah, membantu masyarakat, menolong manusia dengan membuat kebajikan pada harta yang diberi oleh Allah. Dijanjikan pahala yang sangat besar. Harta adalah nikmat, kurnia yang menguji manusia, sangat menguji manusia. Mereka yang bersyukur dengan nikmat yang diberi, dengan menyumbang, menandakan syukur pada Allah, diberi pahala yang sangat besar. Diterangkan lagi setelah terang ayat yang dulu sehingga 700 kali ganda. Disuruh belanja harta yang baik, yang halal. Dinyatakan lagi, syaitan selalu membisik, menakut-nakutkan untuk belanja. Nanti belanja jadi pakai, jadi susah. Itu bisikan syaitan. Allah Ta'ala memberi galakan lagi, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa-apa yang kamu belanjakan daripada sumbangan kamu, atau kamu nazarkan dengan harta kamu untuk buat kebajikan, nazar ni kita wajibkan untuk beri sumbangan dengan menyebut secara nazar. Kalau boleh ni, nak beri ni, nak beri, nazar, itu nazar, wajibkan. Adapun nafkah ni, ada yang sunat, ada yang wajib. Kalau zakat tu wajib, nafkah keluarga wajib, tolong jalan yang susah itu wajib, itu wajib. Ada yang sunat, keadaan biasa. Nazar ni dia mewajibkan diri sendiri. Apa-apa yang kamu belanjakan
daripada harta kamu yang wajib, yang sunat, atau yang kamu nadarkan daripada harta kamu secara wajib, fa innallaha ya'lamu, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Wa ma lizalimina min ansar, dan orang yang zalim tak ada penolong bagi dia, khususnya pada hari kiamat kelak, terutamanya mereka yang zalim terhadap harta dia sendiri, yang bakhil, yang kedekut, tak syukur nikmat Allah Ta'ala. Tak dapat pertolongan Allah pada hari kiamat, tak ada guna harta tu pada hari kiamat kelak. Atau dunia pun tak ada guna, akhirat tak ada guna juga, lagi tak ada guna. Duk kupur je, nak buat kebajikan takut. Kupur tengok, bilang taruh. Tengok bilang taruh. Tak biarkan untuk buat kebajikan, menandakan syukur. Tak ada faedah pada dia. Dunia tak ada faedah, akhirat tak ada faedah. Setengah tu sampai kering, takut nak belanja. Sipang je. Akhirat lagi menyedihkan. Seterusnya dinyatakan in tubdu sadaqat sifatun imahi. Sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu, tunjuk ke orang biar sedekah, itu baik. Khususnya tunjuk ke orang tu untuk menggalakkan orang lain bersedekah. Beri mayang pada orang lain. Disebut dalam hadis, ada satu rombongan daripada orang Badui yang pakai pakaian koyok rabuk, menandakan kemiskinan mereka. Datang masuk Islam, bertemu dengan Nabi, minta bantuan. Berubah wajah Nabi melihat orang yang susah ini. Lalu Nabi menganjurkan pungutan derma, kilat dilakukan dalam majlis itu. Datang seorang sahabat terus menyumbang di tengah orang ramai. Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik dan orang ikut dia, dia dapat pahala orang ikut dia. Pahala dia buat kebajikan tu satu, pahala orang ikut dia dapat pahala. Itu sekiranya dia menyumbang secara zahir untuk menggalakkan orang menyumbang juga, bukan untuk bermegah. Itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah kamu, beri pada orang fakir miskin, orang susah, itu lebih baik. Sedekah sembunyi lebih baik kerana menjauhkan beriak, menunjuk-nunjuk pada orang. Riak ni boleh menghapuskan dosa, menghapuskan pahala, menyebabkan dosa. Supaya tak ada riak, sedekah senyap-senyap orang tak tahu. Senyap-senyap dia boleh sedekah, orang tak tahu. Wa yakfir ankum min sayyiatikum, menghapuskan daripada kamu akan dosa-dosa kamu. Sedekah boleh menghapuskan dosa. Sedekah ni. Sedekah sembunyi dengan cara sembunyi. Disebut dalam hadis ada 7 jenis manusia yang Tuhan payungkan di hari kiamat. Pada hari tak ada payung melainkan perlindungan Allah. Antara yang 7 tu orang yang menyembunyikan sedekah dia. Yang sedekah dia murah sehingga seolah-olah tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Sebab begitu pemurah dia ni, dia sembunyikan sedekah dia, dapat pahala besar. Tengok keadaan lah, mana lebih baik, sembunyi ke nyata ke. Kalau sekiranya nyata tu menyebabkan orang ikut, bukan nak tunjuk ke orang, nak galakkan orang sedekah juga, baik juga. Kalau sekiranya tunjuk nyatanya, mari dalam hatinya syaitan duk bisik tu, orang tengok tu. Kena beri pada orang duk kelih tu. Biar orang nampak mujib bagus pada orang lain. Syaitan hasutlah, baik sembunyi kalau macam tu. Setengah tu pula kena ambil gambar lah. Para ambil gambar keling pula, takut orang tak ambil gambar dia. Tu satu hal pula tu. Takut orang tak nampak. Kalau macam tu baik sedekah cara sembunyi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amal.
Jangan takut. Takut Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Allah Ta'ala tahu yang nyata, yang tersembunyi, yang tersurat, yang tersirat. Semua Allah Ta'ala tahu. Dengan sebab itu, yang penting ialah meletakkan ikhlasan dalam hati kita. Keikhlasan dalam hati. Ikhlas ni sangat penting. Ikhlas ni diketahui oleh Allah Ta'ala. Orang tak tahu. Kalau kita royak Quran, saya ni ikhlas, royak Quran dia ikhlas. Tu dah ikhlas dah tu. Kadang-kadang jadi gitu pula. Cerita apa kau orang ikhlas? Tak payah cerita lah. Kita dengan Tuhan saja. Ikhlas ni. Lillahi ta'ala. Minta Allah Ta'ala tanamkan ikhlas dalam hati kita. Ikhlas ni dalam semua amalan. Bukan saja sedekah, termasuk amalan yang lain. Wallahu a'lam.